Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Video kita pada kali ini sebenarnya agak berat juga untuk saya buat. Sebab ianya melibatkan seseorang yang boleh saya katakan kenalan saya dan juga yang boleh saya anggap macam kawan saya juga. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, yang salah tetap salah. Yang salah kita kena tegur tak kiralah dibuat oleh kawan ataupun lawan. Kita berpegang kepada hadis Nabi SAW, kullu haq wala kanamuran. Berkata benarlah walaupun ianya pahit. Dan kita juga berpegang dengan firman Allah yang menyuruh kita berpesan-pesan atas kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi inilah dia video saya untuk mengulas satu isu yang benar-benar viral pada semalam. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin for some reason anda dah nampak status ini yang telah ditulis oleh sahabat saya, Saudara Hezri Yassin, yang antara lain telah menceritakan betapa beliau ketika pulang ke kampung halaman isteri beliau dekat Johor, ketika solat Jumaat, beliau tidak mendadah tangan untuk berdoa bagi mendoakan baginda Sultan ataupun Agung ketika bahagian tersebut telah dibacakan oleh khatib pada ketika itu. Di mana selepas bahagian itu berakhir, barulah beliau menadahkan tangan untuk mendoakan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhannya. Di mana beliau kata, beliau bukan nak menghasut, tetapi itu adalah pendirian beliau secara peribadi. Dan bagi beliau, doa beliau hanyalah untuk pemimpin-pemimpin yang menegakkan Islam. Manakala bagi mereka yang berdiam diri, yang orang kata apa, buat tak reti ketika umat Islam yang mempertahankan Islam ini digelakkan, dipeli, dihina, ditertawakan dan macam-macam lagi, bagi beliau tidak layak untuk didoakan sebenarnya. Itu antara lainlah apa yang telah beliau tuliskan pada ketika itu. Dan secara asasnya status tersebut menjadi betul-betul viral dan telah menjadi bahan kecaman serta hentaman oleh pelbagai pihak, terutamanya oleh anak-anak papa. Di mana secara asasnya, benda ini memang telah digunakan oleh mereka untuk berlagak-lagakkan lagi PAS dengan institusi raja. Sebab Hezri Yassin ini, ramai orang kenal beliau sebagai seorang PAS, sebagai orang yang terlibat secara aktif dalam pemuda PAS Malaysia. Jadinya, bila beliau melakukan satu status seperti itu, maka memang sekarang ini pihak yang sentiasa menunggu peluang untuk melagak-lagakkan antara PAS dengan institusi raja, dengan Yang Bertuan Agong, seolah-olahnya seperti orang mengantuk di surangkan bantal. Ambil kau bahan depan mata. Maka diorang pun having a field day lah. Memang gila-gila mereka gunakan status Hezri ini untuk mengatakan bahawa tengoklah PAS ini khawarij dan sebagainya. Macam-macam lagi tuan-tuan sekalian. Apatah lagi belum reda sebenarnya isu Sultan Selangor. Duka cita dengan penulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang baru-baru ini. Di mana bab kata Sultan Selangor, Tuan Guru Haji Hadi seolah-olahnya hendak merendahkan institusi raja. Tetapi tulisan Tuan Guru pada ketika itu sebenarnya adalah teguran kepada umum, kepada semua manusia, termasuklah para pemimpin, termasuklah raja-raja. Kerana tulisan Tuan Guru pada ketika itu bukanlah khusus untuk raja-raja, untuk tegur raja-raja, tetapi untuk semua. Itu pun ada pihak yang cuba cucuk Sultan agaknya agar Sultan berasa duka cita dan murka atas tulisan yang sebenarnya merupakan satu teguran yang sangat-sangat baik itu. Apatah lagi tulisan seperti ini sebenarnya tuan-tuan sekalian. Dan secara asasnya bagi saya, benda ini memang tak patut langsung ditulis oleh saudara Hezri sebenarnya. Saya sangat-sangat tidak bersetuju dengan apa yang telah beliau tuliskan. Yang pertamanya, saya sebenarnya tahu daripada dulu lagi pun ada je pihak yang tak suka dengan institusi raja. Saya tahu je. Bahkan ketika zaman Pakatan Rakyat pun, saya tahu ada gerakan untuk tidak mengaminkan doa khatib ketika khatib membacakan doa untuk sultan-sultan ataupun Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Sebab bagi mereka yang menyokong Pakatan Rakyat pada ketika itu, raja-raja dan juga agung ini secara asasnya, mereka ini seolah macam menghabiskan duit rakyat dan juga dilihat macam menyokong UMNO, menyokong Najib pada ketika itu. Jadi mereka tak nak doakan, mereka tak nak tanda tangan ketika khatib membacakan doa untuk agung ataupun sultan ketika solat Jumaat dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun, terutamanya zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, ramai je pihak yang sangat-sangat kurang ajar kepada Yang Bertuan Agong Sultan Abdullah pada ketika itu. Ramai saja pihak yang mempertikaikan, bahkan tidak mahu untuk mengaminkan doa ketika khatib membacakan doa untuk mendoakan kesejahteraan kepada Sultan Abdullah pada ketika itu. Tetapi, kenapa benda itu tidak viral? Kenapa benda itu tidak kecoh pada ketika itu? Sebab tidak ada orang yang menulis secara terang-terangan, oh, aku tak nak tanda tangan untuk bacakan doa kepada Yang Bertuan Agong, pada Sultan-Sultan. No. Tak ada orang pun tulis macam tu masalahnya. Sebab benda-benda macam ini tuan-tuan sekalian, walaupun benda ini personal opinion, walaupun benda pandangan peribadi, tetapi ini melibatkan satu institusi yang sangat-sangat besar dan penting dekat negara kita ini tahu.
Tak semua pandangan peribadi itu kita boleh ketengahkan begitu saja dan mengharapkan tidak ada consequences dan macam-macam lagi. Sebab benda ini melibatkan orang lain. Unless lah kalau pandangan peribadi kita tu tidak melibatkan mana-mana pihak yang berkepentingan. Itu lain cerita. Tetapi benda ini melibatkan satu institusi yang boleh dikatakan beyond politics, yang tidak terlibat dengan politik sebenarnya. Jadi, benda itu sebenarnya adalah sangat-sangat malang bagi saya, bagi Hezri untuk tulis status seperti itu. Dan sudah tentulah kecaman-kecaman yang beliau terima ini secara asasnya adalah deserved, well deserved sebenarnya. Sangat-sangat layak untuk dikecam kalau ikutkan. Dan beliau memang teruk dikecam lah. Saya tengok Facebook beliau pun memang teruk sangat dikecam. Kiri, kanan, depan, belakang. Dan macam saya katakan tadi, geng-geng Pakatan Harapan Barisan Nasional memang orang kata apa, menggunakan benda ini semahu-mahunya. Hentam PAS. Mereka tak hentam Hezri. Sebab itu pandangan peribadi beliau. Bukan pandangan PAS, pandangan peribadi. Tetapi oleh kerana Hezri kenal PAS, mereka gunakan untuk hentam PAS. Tengoklah orang PAS macam ni. Tengoklah orang PAS memang khawarij dan macam-macam lagi. Jadi kerana itulah saya rasa benda itu tidak patut ditulis oleh Hezri. Sebab at the end of the day, impactnya akan terkena kepada PAS. Sebab beliau adalah orang kuat PAS. Beliau ini merupakan salah seorang yang sangat aktif dalam pemuda PAS dan macam-macam lagi. Jadi macam saya katakan tadi, walaupun ini adalah pandangan peribadi, tetapi pastinya orang akan palitkan dengan parti yang beliau sertai dengan apa-apa saja fahaman yang beliau anuti dan macam-macam lagi. Dan kemudian pada lewat malam semalam, Hezri akhirnya menulis satu kenyataan memohon maaf kepada Yang di-Pertuan Agong, menyatakan bahawa beliau tidak ada sebarang niat untuk menghina institusi diraja. Sebaliknya, ini merupakan pandangan peribadi beliau sahaja. Seperti yang saya katakan, pandangan peribadi kita ini memang kadang-kadang kita berhak untuk keluarkan. Sebab ialah, kita ada hak untuk bersuara. Perkara 10 Peraturan Persekutuan memang menjamin hak untuk kita bersuara. Tetapi tak semua pandangan peribadi kita itu patut dikeluarkan. Patut kita tunjulkan, oi umum, tengok aku tak ada doakan pada Agong. Tak boleh macam tu. Sebab benda itu boleh dimasukkan di bawah akta hasutan. Boleh dimasukkan ke dalam satu bahagian yang kita biadab kepada Raja-Raja Melayu dan macam-macam lagi. Dan saya difahamkan, Hezri kabarnya telah pun dipanggil oleh pihak polis dan juga telah soal siasat lah berdasarkan pada status tersebut. Anda kata kalau betul, saya doakan agar Hezri dapat mengharunginya dengan mudah dan juga dipermudahkan urusan insya-Allah oleh Allah SWT. Dan saya berharap jugalah mungkin ada mana-mana pihak yang sudi untuk mengaturkan pertemuan antara Hezri untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong sebab status beliau itu directly melibatkan Yang di-Pertuan Agong. Kalau pengurusi KK Mat yang tak ada kena-mengena pun dengan Yang di-Pertuan Agong boleh hadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon maaf kerana isu stok KK Mat itu, apatah lagi Hezri yang memang 100% status beliau ada berkenaan dengan Yang di-Pertuan Agong. Takkanlah beliau tidak dibenarkan untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon maaf secara peribadi, betul tak? Kalau tak jadi macam tu, macam tak adil lah. Betul tak saya cakap ni? Tapi tak apalah. Sekarang ini macam ni. Benda yang betul, kita kata betul. Benda yang salah, kita kata salah. Dan apa yang Hezri tulis ini adalah satu benda yang sangat-sangat salah sebenarnya. Dan kita harapkan kepada anda semua, tak kira siapa pun, tak kira anda ini wala on ke, wala non ke apa-apa ke, rakyat Malaysia dah keseluruhannya, tak kiralah walaupun anda ada pandangan peribadi anda sekalipun, tak nak mana-mana pihak dan sebagainya, tolong tone downkan pandangan peribadi tersebut, terutamanya sekiranya ianya boleh mendatangkan satu benda yang dianggap macam satu hasutan. Terutamanya kepada Raja-Raja Melayu. Kena ingat, Raja-Raja Melayu adalah ketua bagi negara dan juga negeri-negeri dekat negara kita ini. Jadi kita tidak boleh biadab sama sekali dengan mereka. Tak kiralah macam mana kita tak setuju ke, kita setuju ke apa-apa ke, kita tidak boleh biadab dengan mereka. Itu bukan cara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan saya harap apa yang berlaku kepada Hezri ini, kita jadikan pengajaran bersama. Saya, anda, sesiapa saja, supaya dalam pada kita bertutur itu, kita kena berhati-hati. Apatah lagi sekarang ini macam kita tahu, kerajaan kita sekarang ini cukup suka ambil tindakan atas alasan 3R. Walaupun setakat ini yang saya tengok, yang asyik dikenakan tindakan di bawah 3R ialah mereka yang menyokong pembangkang je. Yang dok menyokong kerajaan macam tak ada kena pula tindakan bawah 3R kan. Macam kes Harapan Daily hari itu. Macam senyap je, macam tak ada apa-apa tindakan je kan. Memang Fahmi bising. Tapi macam tak ada tindakan apa-apa pun masalahnya, betul tak? Padahal lagilah directly memfitnah Sultan Pahang tahu Harapan Daily itu masalahnya. Tapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, termasuklah untuk tidak berlaku adil dalam menghukum sesiapa berdasarkan kepada perkara berkaitan dengan 3R. Lagipun Sani Hamzan dah lama dah warning kita kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.